di mana awak buat labeling. Labeling pada diri awak sendiri ataupun adik-adik atau ahli keluarga berkaitan dengan sistem rangka manusia. Jadi dengan menggunakan body kita yang betul ni, awak mengenal pasti tulang-tulang pada badan awak. Okay, jadi semua dah kenal kan? Cikgu yakin dulu mungkin awak kenal tengkorak tu sebagai semua benda. Tulang, manusia tu tengkorak. Rupa-rupanya bila awak belajar sistem rangka manusia, tengkorak ni ialah bahagian mana? Tulang bahagian mana? Okay, selamat datang. Masuk. Okay, kita dah mula dah sikit tadi. Okay, rupa-rupanya tengkorak itu adalah sistem rangka manusia di bahagian kepala sahaja. Di bahagian lain tu dia ada nama-nama sistem rangka dia yang lain. Contohnya tulang belakang, tulang rusuk, Tulang tangan. Yes, tulang kaki. Itu yang kita dah belajar minggu lepas. Dan hari ni awak buat latihan berkaitan fungsi dia. Minggu lepas awak kenal dia sahaja, awak labelkan. Minggu ni cikgu bagi latihan kenal pasti fungsi dia pula. Dan fungsi tu sebenarnya cikgu dah bagi tahu dah dalam video tu sebenarnya, kalau yang mana dapat tengok video lah. Yang tak dapat tengok video, cikgu yakin tengok buku teks kan? Ada tak yang dalam ni yang tak boleh tengok video? Kalau boleh Google Meet mesti boleh tengok video. Kita tahu. Sebab, Ikut boleh. saya dah tahu. Apa dia? Apa dia? Nama. Saya ni bukan kenal awak lagi, tak pernah masuk jumpa muka awak lagi ni. Leg. Nama ibu, nama ayah. Nazi cakap apa? Apa dia? Langsung lah. Ni, sangat. Kalau awak tak nak cakap, awak off speaker. Kalau tidak dia ganggu. Off speaker dulu. Kalau nak bercakap baru on speaker. Okey, sebelum kita bincang jawapan, cikgu share dulu gambar-gambar awak yang awak share dekat cikgu. Sangat menarik. Ya. Tak nampak tak kalau saya klik ni? Nampak. Tapi tak nampak besar, nampak kecil Ha. Saya nak bagi nampak besar. Mana mak? Tak ada, saya cuba lagi sekali. Okey, masuk dulu. Kita dah mula dah. Ni antara murid-murid yang share dengan cikgu lah. Cikgu combine kan. Masuk. Awak melabel lah. Ya. Dah ada jawapan apa tak? Ada seorang-seorang. Mana? Nasi. Cikgu tak sempat nak label nama. Awak kenal lah yang awak buat. Ya.
Dia lambat berubah. Hello. Hi, are you? Want the water? Please help me. There's too much raining. Awak nampak gambar? Nampak. Cuma dia lambat berubah sikit. Saya tekan lambat. Betul lah. Tu tengok yang muka dia guna gambar. Mana ni? Mana? Siapa deh. Oh, tak nampak lagi. Nampak kan? Nampak. Tak. Okey. Tak nampak tu dia persoalan apa saya tak tahu. Nampak. Tak nampak untuk saya. Nampak. Ya ke? Tak nampak. Orang lain nampak ni. Nampak. Dia tak nampak. Tak nampak. Tak tahu. Okey, komen cikgu untuk aktiviti ni cuma kalau boleh tulang rusuk dengan tulang belakang tu awak kena boleh bezakan lah. Bila seorang buat dari belakang semua lekatkan dari belakang, sebenarnya boleh je awak lekatkan dari depan. Kan? Tulang rusuk kita ni berada di dada kita. Okey. Ini jawapan yang kita nak bincang lah. Yang pertama tadi. Boleh tengok kertas masing-masing yang awak buat ataupun dalam buku. Pertama tadi tengkorak kan? Apa fungsi dia? Awak tulis apa? Tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh. Tengkorak. Tengkorak melindungi otak kita Tengkorak daripada melindungi. Melindungi otak daripada kecederaan. Maksudnya kita punya tulang Kecederaan. keras. Dia keras sebab kat dalam tu otak kita sangat lembek. Jadi kalau kita terhantuk ke Kejap saya ada panggilan jap. Okey. Hai. Hello. Hello. Okey, lepas tengkorak tulang rusuk. Kan? Tulang rusuk fungsi dia melindungi Organ Melindungi dalaman organ seperti peparu dalaman dan jantung. di peparu dan jantung. Okey, bagus. Sebab tu dia ada di dada kita. Jantung kita, peparu kita ada di dada. Lepas tu kita diliputi oleh tulang rusuk pula untuk lindungi organ-organ yang lembut tu. Okey? Jadi kalau awak jatuh sikit-sikit, masih dilindungi. Tapi kalau kita accident, terhempak apa semua, kalau tulang rusuk pun patah, mungkin organ kita pun boleh cedera jugalah.
Bergantung kepada sejauh mana hentakan. Tapi dia masih lagi boleh melindungi. Kalau awak main jatuh sikit tu masih boleh melindungi. Letasnya tulang belakang. Tulang belakang ada daripada tengkuk awak sampai ke hujung punggung tu. Permulaan punggung tu. Kalau awak pegang dekat hujung punggung tu, ada serat tu, tu sebenarnya sambungan daripada tulang belakang. Jadi apa fungsi dia? Untuk Tulang belakang berfungsi untuk menyokong Tulang tubuh. belakang berfungsi untuk menyokong fungsi untuk ayat dia point dia sebenarnya menyokong tubuh je lah. Itu je jawapan dia. Okay? Menyokong tubuh. Kalaulah tulang belakang ni tak ada, manusia tak akan jadi macam bentuk manusia sekarang lah. Awak rasa jadi macam mana? Kejap lagi kita akan bincangkan. Cuba bayangkan macam mana kalau manusia tak ada tulang belakang. Jadi macam mana? Potong. Kucing. Macam apa? Tak apa, kejap lagi kita bincang. Okey, tengkorak tadi dah dah. Satu lagi, tulang tangan dan tulang kaki. Apa fungsi dia? Sebagai sokongan tulang dan pergerakan. Okey, yang nampak sekali ialah kalau tulang kaki tu untuk menyokong awak berdiri lah. Kalau tak ada tulang kaki, memang kita tak boleh berdiri. Satu lagi, tulang kaki dan tangan ni membolehkan kita mudah bergerak. Kalau tulang tu tak dapat berfungsi, jadi mungkin tangan awak tidak boleh bergerak, kaki pun tidak boleh bergerak, tak boleh berjalan. Okey, jadi tu pentingnya fungsi tulang tangan dan tulang kaki. Semua dapat betul semua tak? Ada tak yang salah? Tengok kertas ataupun buku masing-masing. ada. Okey, bagus. Sebab cikgu tahulah masa awak buat tu mesti awak tengok buku teks. Ataupun awak ingat balik video yang cikgu buat tu. Okey. Okey, habis tembok jawapan, maksudnya tu kita ulang kaji sahaja. Ada buat tak apa yang cikgu suruh cakap? Cikgu suruh awak tengok buka surat 25 dan 26. Tak tahu. Ada? Tak tahu. Tak tengok ke tak tahu? Ada. Kena tengok jugalah. Okey. Selepas awak dah belajar jenis-jenis tulang ni, sistem rangka dan fungsi dia, ada satu lagi tajuk kecil iaitu sendi. Di mana minggu lepas cikgu ada suruh 4 orang murid kita jadi pelakon terhebat. Ada tak dalam ni? Ada Iman. Asif ada Asif? Ada. Okey, Faiz ada. Lagi satu Nazih buat kan? Ingat tak minggu lepas cikgu suruh buat video? Oh ya, saya ingat. Yang awak send dekat saya dan saya combine masuk dalam YouTube cikgu dan awak semua kawan-kawan saksikan apa yang awak buat. Sebenarnya awak sedang menunjukkan keempat-empat kawan kita tu melakonkan semula fungsi-fungsi sendi. Korang boleh tak tolong jawab apa itu sendi? Sendi apa dia? Saibah, apa dia Saibah? Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Mukri jawab. Sendi ialah tempat pertemuan. Tadi kita dah cerita tentang tulang.
Tulang kaki, tulang tangan, tulang belakang. Okey, tulang-tulang ni dia mula-mula dia berpisah-pisah. Lepas tu baru dia cantumkan. Bila masa dia nak cantumkan, dia bertemu. Tulang satu dan tulang dua bertemu. Di tempat kita bertemu itulah dipanggil sendi. Okey, mungkin awak baca ayat tapi awak tak faham. Sendi ialah tempat pertemuan. Tapi ni cikgu nak terang balik. Tulang tangan bertemu dua. Contohnya siku. Tolong ambil boleh? Saya cakap nama ibu. Okey. Tangan lengan kita dengan tangan depan kita ni. Ni bertemu dua. Dua tulang ni sebenarnya bukan satu. Kalau satu boleh tak awak nak bergerak macam ni? Boleh. Jadi dia perlu gunakan dua tulang untuk bertemu. Di pertemuan inilah dipanggil sendi. Okey, fungsi sendi ni sama yang saya buat dalam video tu, seolah-olah macam fungsi engsel Pintu. yes, engsel pintu. Oh. Kan? Okay. Pintu kalau tak ada engsel dia tak boleh nak terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Sama juga sendi. Kalau tak ada sendi pada tulang kita, kita tak boleh bergerak ke depan, ke belakang, ke tepi, pusing, mengeliat lah apa. Jadi kawan kita yang Iman, Hasif, Faiz dan Amalin. melakonkan fungsi-fungsi sendi antara dia detailkan lagi. Okay, contoh sendi pada leher ni membolehkan kita pusing-pusing kepala kita. Kan? Sendi pada bahu. Boleh awak bowling bola kriket. Bowling bola. Adalah 5R dalam ni main kriket? Pernah. Kan? Tapi lama tak main. Dekat setahun dah. Rindu tak? Memanglah. Rindu kan. Tak apalah. Duduk rumah petang-petang keluar depan rumah main sikit-sikit. Buat pergerakan. Jangan asyik duduk dalam rumah. Makan tidur. Lepas ni habis cuti COVID ni kita sekolah balik. Semua budak 5R tak muat nak masuk kelas. Betul tak? Okay, jadi kita perlu lakukan sedikit senaman-senaman ringkas lah. Bergerak. Walaupun kita berada di rumah. Okay, lepas kenal tulang, tahu fungsi tulang, tahu maksud sendi, fungsi sedikit sendi, beberapa sendi yang kawan awak lakonkan tu ialah fungsi-fungsi sendi lah. Okay, lepas tahu tentang tulang dan sendi, hari ini kita jumpa balik, kita nak pergi ke satu tajuk yang bawah dia, penting. Kenapa penting tulang dengan sendi ni? Maksud dia. Bahasa mudah dia. Ayat cantik dia, kepentingan sistem rangka. Kita nak tengok kenapa penting. Kalau tak ada tak boleh ke? Jadi kita nak kaji balik. Sebab tu tadi cikgu minta awak tengok muka surat 25 dan 26 ni dia ada buat 4 situasi. 4 situasi ini sebenarnya untuk awak fahamkan lagi kepentingan dia. Contoh yang pertama, situasi pertama, nampak tak? Okey. Ataupun cikgu nak share awak video lah. Yang mana boleh tengok buku teks pun boleh. Video ni pun tentang buku teks tapi dia bincangkan balik. Kita tengok dulu lepas tu kita bincang. Okey. Sekejap. Okay. Cikgu nak share. Mana? Sekejap. Tengah cari. Di tengah ni. Loading, yes. Okay, saya okay, yang depan ni kita dah belajar. Saya cepatkan Sendi sikit. ini kan sama ada untuk
untuk membengkok atau meluruskan tangan kita. Okey, tak apa, kita dah belajar. Saya nak pergi terus kat sini. Telah ditunjukkan tadi, nyatakan fungsi sendi. Cuba kamu jelaskan. Jawapan akan cikgu kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia. Bincangkan jawapan kamu berdasarkan situasi yang ditunjukkan. Dapat dengar tak? Pertama, Dengar cuma berdasarkan lagi. situasi ini, apakah akan terjadi pada tubuh kita jika tiada sistem rangka? Akan jadi jeli. Kedua, apakah yang akan terjadi kepada bentuk tubuh kita jika tidak mempunyai sistem rangka? Nanti kita jalan. Ketiga, apakah akan terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Tadi kita mati. Akhir sekali, apakah yang akan terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Mati. Okey. Dia bagi tahu dulu 4 situasi tu. Baiklah, mari kita bincangkan persoalan yang dikemukakan di awal pelajaran tadi, iaitu apakah fungsi sendi berdasarkan pergerakan tulang Pendek. Okey. ia menyebabkan manusia tidak dapat bergerak dan berdiri tegak. Kedua, tubuh manusia tiada sup. Okey. Nampak tak dia dah bagi jawapan? Nampak? Okey, yang pertama, situasi pertama. Jika manusia tiada sistem rangka, manusia tidak dapat bergerak dan berdiri tegak. Itu poin dia. Berdasarkan situasi satu, itulah kepentingan dia. Jika manusia tak ada rangka, cikgu masuk bagi salam, awak tak boleh nak berdiri. Berdasarkan gambar tu kan. Jadi awak pun keluarkan ayat dia, jika manusia tiada sistem rangka, manusia tidak dapat bergerak dan berdiri tegak. Nampak tak contoh jawapan dia? Nampak. Boleh? Boleh nampak? Faham? Okey, sekarang saya tak nak next. Saya tak nak play lagi video ni. Cuba awak tengok buku tab muka surat 26, situasi 2 tu. Cuba awak buat ayat macam dia buat tu. Apa nak volunteer? Atau nak cikgu pilih nama? Cikgu ada nama. Okey, situasi 2 dia fokus kepada bentuk Badan. bentuk badan. Okey, jadi awak boleh buat ayat, jika manusia tiada sistem rangka, bentuk badan ataupun bentuk tubuh manusia akan lembek. Cikgu dengar tadi Nazri sebut jadi macam jelly. Kan? Macam macam slime. Semua kenal slime. Kenal zaman awak ni ada lah main-main slime tu. Slime ni dia hanya lembek-lembek je. Dia tak ada sistem sokongan di dalam dia. Sebab tu dia boleh lembek. Gimari lembek. Jadi sama macam manusia. Kalau dalam dia tak dibuat dengan rangka yang keras, so badan kita akan jadi macam tu.
Okay. Bentuk tubuh badan manusia akan kelihatan lembek, akan menjadi lembek. Awak boleh buat ayat macam tu. Saya nak tengok jawapan awak lepas ni. Kita bincang untuk cikgu terangkan cara jawab. Okey, situasi 3, awak nampak dia sedang main apa tu? Buku tak ada kan dengan awak semua? Ada. Main baseball. Tak nampak ni kalau salah. Dia main saya baseball. buat. Main baseball. Okey, seorang tu bola dia terkena, bola kawan dia baling terkena kepala. Apakah soalan dia letaklah soalan, apakah yang akan terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Awak boleh jawab, jika kita tidak mempunyai tengkorak, Nanti otak nanti kita boleh Dan pecah. otak kita akan pecah, boleh? Otak Ya. kita akan kan? tercedera dan boleh mengakibatkan kematian. Ya. Maksudnya memanglah orang kalau accident teruk dia mati. Kenapa dia mati juga cikgu walaupun dia ada tengkorak? Itu dah melebihi Dia pecah lah. impact dia. Tapi kalau setakat kena bola ataupun awak terantuk terus mati. Maksudnya itulah kepentingan sistem tengkorak tu. Masih melindungi awak. Jadi maksudnya tengkorak tu kepentingan dia adalah untuk melindungi. Dia nampak macam sama macam kita cakap fungsi dia lah. Tapi ni kita jelaskan lagi kenapa dia penting. Okey, situasi keempat pula dia tunjuk kalau awak jatuh dan awak jatuh terbang kena tangga. So akan ayat kepentingan awak akan jadi macam ni. Jika manusia dah ada sistem rangka, apa jadi? Dengan situasi 4 tu. Fokus dekat tulang apa tu? Dah rusuk. Tulang rusuk. Okey, jadi awak kena ingat balik fungsi tulang rusuk ni apa. Jadi awak pusingkan balik ayat dia menjadi kepentingan. Good. Paru kita boleh apa? Jaga. Jatuh tak ada tulang rusuk. Jadi paru kita jadi macam mana? Dia terjatuh. Eh, 14 orang dalam ni tak ada suara ni. Tercedera. Paru kita boleh tercedera, paru kita Kenapa kita andan? boleh sakit dan menyebabkan paru ni fungsi dia apa pula? Untuk pernafasan. Untuk pernafasan dan boleh mengganggu sistem pernafasan kita. Paru kita rosak. Okay. Jadi sebenarnya awak boleh selain daripada 4 situasi dalam buku teks ni, awak boleh cerita lain lagi pun boleh. Maksudnya awak makan. Kita makan pegang sudu guna apa? Makan pegang sudu guna apa? Jari. Jari awak ada tulang. Dalam satu jari awak ni sebenarnya ada 3 tulang yang disambungkan dengan 2 sendi. Kat depan ni, jari depan ni. Okay? Jadi ni sistem rangka lah, rangka manusia awak. Maksudnya yang mudah sekali yang kita paling nampak kalau kita tak nak berdasarkan buku teks kan. Selain daripada tu. Okay? Sistem rangka kita juga memudahkan kita memegang Objek. Kalau awak tak ada jari awak lembek macam mana kita nak pegang? Tak ada tulang. Boleh makan nasi. Tak boleh nak makan nasi, nak jemput nasi pun tak boleh. Itu kepentingan yang memang sebenarnya kita tak tahu. Dalam teks ni dia buat 4 situasi tu yang lebih besar yang berkaitan dengan kecederaan.
Tapi sebenarnya yang sekecil-kecilnya yang kita tengah buat setiap kehidupan harian tu, itulah kepentingan sistem rangka kita. Cikgu nak bercakap ni sebenarnya dia perlu juga sistem rangka di mana rahang apa ni. Ni ada tulang ni. Mulut awak ni ada tulang ni. Kalau tak ada tulang ni, tak boleh nak cakap. Tak gerakkan mulut tu. Okay? Jadi betapa pentingnya sistem rangka manusia ni. Okay. Selepas sistem rangka dah habis, kita sebenarnya ada lagi sistem dalam badan kita ni. Yang menyebabkan manusia boleh hidup dengan baik. Dia ada pelbagai sistem dalam badan kita. Sistem ni apa maksud sistem? Sistem ni adalah gabungan beberapa organ bekerja. Organ yang awak kenal kan? Paru, jantung, hati. Benda tu satu-satu dia panggil organ. Tapi bila organ ni bekerja sama, jantung dengan peparu kerja sama-sama. Dia dipanggil satu sistem. Boleh faham sistem? Sebut sistem ni tak pergi orang cikgu ni terang apa maksud sistem. Sama juga kenapa dia panggil sistem rangka. Kalau satu tulang saja dia tak boleh nak bekerja. Dia tangan, jari mesti bersambung dengan tulang tangan. Jadi ada dua. Jadi bila dua benda bekerja sama, dia panggil sistem. Sebab tu dia gunakan nama sistem. Macam sistem komputer, macam mana komputer berfungsi. Dia ada sistem dia juga. Okey, selepas kita tahu tentang tulang, tentang sendi, awak akan belajar tentang darah. Siapa yang manusia tak ada darah? Boleh hidup tak? Boleh. Tak boleh hidup. Darah tu. Kenapa manusia kena ada darah? Kenapa Allah tak buat dalam badan kita ada air dah lah? Tak cukup air, tambah air. Ini air pun kita perlu. Tapi dalam badan kita memang daripada lahir lagi ada darah. Apa fungsi darah tu sebenarnya? Siapa tahu? Tak pilih nama, jawab. Oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Mengekalkan oksigen, nutrien, air ke dalam tubuh. Darah tu yang bagi kat kita. Maksud dia. Baca nota kat mana tu? Saya membawakan oksigen, nutrien dan air untuk. Okey, betul-betul. Darah dia sebenarnya adalah macam kalau saya nak bagi penerangan ke awak ni, sebenarnya ni darah kita yang ada dalam badan kita ni sebenarnya adalah macam kereta ataupun bas. Kereta dan bas tu apa dia? Kenderaan kan? Kenderaan maksudnya kenderaan ni fungsi dia bawa penumpang. Kita ada kenderaan. Dia untuk bawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia sebagai pengangkut kita. Darah kita sebenarnya fungsi dia duduk dalam badan kita sebagai tukang angkut. Tukang angkut. Kita belajar masa darjah 4, awak belajar oksigen diangkut, bukan maksud cikgu yang pernafasan tu. Bila kita bernafas, kita sedut oksigen. Bagaimana oksigen kita ni boleh tersebar ke seluruh badan kita. Sampai ke otak, sampai ke hujung kaki. Siapa yang tolong sebarkan oksigen? Darah. Yes, darah. Yang tolong tolak oksigen tu, tolak darah tu. Macam enjin dia ialah jantung kita. Dia tolak enjin. Tapi darah tu dia tolong bawa oksigen. Sebab tu darah ni dia bekerja sebagai kereta lah, macam kereta. Oksigen tu duduk dalam kereta, jadi darah pun bawa pergi ke tangan, ke kaki, ke otak, ke bahu, ke semuanya. Jadi sebenarnya darah ni sebagai pengangkut lah. Pengangkut apa? Banyak benda. Selain pada oksigen ada banyak benda lain lagi. Yang paling utama oksigen lah. Sebab kalau kita darah tu tak dapat hantar oksigen, terutamanya ke otak, kita boleh mati. Dia panggil
mati brain dead, kita mati otak dulu. Otak kita sangat penting oksigen. Sebab otak kita ni dia nak punca kepada semua pergerakan yang lain. Kalau dia dulu tak dapat oksigen, with you or a girlfriend/boyfriend. Oh, hello there. You thang. Want to come to my place and you eat and it? Cassie, age 17, crush Lissy, twin sister, also Lissy. Lissy, age 15, crush Cassie, twin sister Cassie. First off, why? Secondly, how is one 17 and one 15 and they are still twins? At this point, I think I'm kind of insane. Grip on me now because I'm not sure if Yeah. Speaker boleh tutup saya lah. nak awak tutup speaker. Kenapa awak buka speaker? Awak buka YouTube ke? Hah? Awak buka YouTube ke? Orang lain dengar awak tengah buka YouTube. Oh, tu adik saya. Tutuplah speaker tu. Kalau cikgu tanya baru buka speaker untuk jawab. Okay. Okey, cikgu masuk sikit kan tajuk darah ni walaupun sebenarnya cikgu nak habiskan tajuk sistem rangka sebab minggu depan kalau kita tak sempat jumpa, cikgu boleh terus bagi tugasan untuk sistem peredaran darah manusia. Semua kalau ada buku teks boleh tengok muka surat 28. Boleh? Ada buku teks semua? Ada. Ada. Okey. Ada. Ada. Okey, tugasan cikgu yang kedua tu tadi. Hello, cikgu how are dengar you? ramai yang I'm belum under the buat kan? water. Please help me. Tutuplah speaker tu. Okey, tugasan kedua cikgu tengok ramai yang belum buat tapi kita dah bincang tadi iaitu 4 kepentingan sistem rangka tu. Cikgu nak awak tulis dalam buku. Boleh lepas ni? Boleh. Jelas tak? Okey. Oh, jelas. Pergi ke 4 situasi tu, awak hanya tulis ayat dia tu lah. Jika kita tiada sistem rangka, kita tidak dapat berdiri dan bergerak. Contoh. Nombor 1. Nombor 2 apa? Ikut situasi tu. Ayat tu kita dah bincang tadi. Buku yang sama, buku sains yang awak buat sepanjang PDPR ni, buku amali tu kan? Teruskan buku tu je, tak payah banyak-banyak. Okey. Sikit lagi dalam lebih kurang 5 minit berkenaan sistem peredaran darah manusia. Okey, dapat beza fungsi darah, fungsi jantung, fungsi paru tu kena beza dulu. Tidak kalau awak tak dapat beza 3 benda ni awak akan keliru. Okey, paru dia hanya bernafas tukarkan oksigen kepada karbon dioksida tu dia keluarkan balik. Jadi oksigen yang dia dapat tu dia akan gunakan darah untuk pindah ke seluruh sel tubuh kita. Yang menolong mengepam darah tu ialah jantung. Okay. Siapa pernah dalam ni tengok mak, ayah, kakak, abang dia derma darah? Pernah? Apa tujuan? Tak pernah tengok. Okey, tapi dalam gambar buku teks 28 ada ayah gambar budak tu, seorang ayah dia sedang menderma darah. Dia nak menunjukkan bahawa amalan ni amalan yang baik. Siapa yang mampu? Mampu dari segi apa? Bukan kaya miskin. Dari segi kesihatan. Kalau betul-betul sihat, doktor akan tengok dulu. Awak betul-betul sihat, awak boleh menderma darah. Okay, selalunya 18 tahun ke atas lah. Budak-budak tak disarankan lagi. Dia 18 tahun awak masuk universiti ke, awak dah lebih tingkatan 6 nanti, awak boleh cuba. Kalau dia buat kempen, hospital-hospital buat kempen derma darah, cuba pergi. Pergi dia akan cek dulu. Dia bukan terus cucuk ambil darah awak. Tak. Dia akan cek dulu keadaan kesihatan awak. Awak mampu ke tak untuk menderma darah. Amalan ni adalah amalan yang baik kerana kita secara tidak langsung akan membantu
orang yang kekurangan darah, orang yang kehilangan darah, kehilangan dari masalah dari segi dia kemalangan ke ataupun mengalami buat pembedahan, jadi dia kehilangan darah banyak, darah tu akan masuk balik dalam badan dia yang awak bantu tu. Okay. Sebab kalau seorang tu tak cukup darah, dia akan ada banyak kesan lah. Salah satu kesannya dia akan nampak kelihatan letih. Sebab bila kereta tak ada, kita tak boleh naik, tak boleh nak pergi ke satu tempat tu. Jadi maksudnya oksigen tu tak boleh dihantar ke satu tempat tu dengan baik. So bila dia tak cukup oksigen, dia akan penat. Okay, manusia akan nampak penat, nampak letih sebab kekurangan darah. Muka dia pun akan nampak pucat. Sebab darah sebenarnya berwarna apa? Merah. Ada kat sini kawan-kawan yang darah warna putih ke, hijau ke? Ada. Tak ada langsung. Tak ada langsung. Bukan manusia lah tu kalau bukan darah merah. Alien. Darah pun ada sebab juga kenapa Darah dia biru untuk lobster. darah biru. Darah Darah biru awak hitam, tengok ke? darah kotor. Darah hitam. Darah hitam, darah kotor. Itu cikgu tak tahulah, kita kena belajar lebih mendalam lagi dalam medical lah, dalam bahagian doktor lah kalau nak lebih mendalam. Okey, tadi kita kata peranan darah adalah untuk mengangkut oksigen. Selain daripada tu ada benda lain lagi diangkut yang duk tumpang dia selain oksigen ialah nutrien. Nutrien tu apa? Nutrien ni adalah macam kita kata vitamin lah, vitamin yang diperlukan dalam badan. Air, dia juga tolong angkut air dan bahan kumuh macam karbon dioksida. Macam awak bernafas, awak keluarkan karbon dioksida ni, darah juga yang hantar. Yang tolong hantar daripada ke paru dan juga sel-sel badan kita yang membebaskan karbon dioksida, darah tolong angkut balik. Okey? Maksudnya darah ni selain daripada dia hantar benda yang kita perlu, dia juga tolong bantu benda yang kita tidak perlu dari badan untuk apa? Untuk disingkirkan. Singkir tu apa? Apa maksud singkir? Buang. Buang, yes. Jadi cara nak buang daripada badan kita benda-benda yang tak perlu ni banyak cara. Ada melalui pernafasan, ada melalui perkumuhan iaitu awak kencing dan ada juga melalui penyah tinjaan iaitu awak berak. Yes, betul. Sebenarnya benda tu sebelum dia keluar, rupa-rupanya darah yang tolong kita keluarkan. Maksudnya dia yang buat kerja dulu untuk sebelum benda tu keluar. Okay, sebagai pengangkut. Okay, jadi kita kena kenal organ-organ yang terlibat dengan darah ni. Yang pertama sekali jantung lah. Sebab dia yang mengepam. Sebab tu dia sentiasa berdegup. Dia panggil kan? Sebab darah dipam masuk, pam keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Darah juga dia lalu kat paru sebab dia nak angkut oksigen dan nak hantar karbon dioksida. Lepas tu darah ni sebenarnya dia bergerak dalam tiub. Kan? Kalau dia tak ada tiub, macam mana? Dia akan bercampur dengan organ-organ lain. Sebenarnya dia ada tiub yang dipanggil sebagai saluran darah. Okey, dalam tu baru ada darah. Okey. Jadi ada kalau dalam buku teks ni dia senaraikan 1, 2, 3 organ lah. 3 organ utama yang terlibat dengan darah ni. So bila dia orang bergabung buat kerja, dia panggil sistem darah manusia. Okey? Okey, faham dah sikit. Cikgu tak nak pergi lagi dah. 30, muka surat 30 tu dah laluan dia. Kita nak cerita minggu depan.
Hari ni kita baru perkenalkan sistem darah manusia dan juga sedikit ulang kaji berkaitan dengan sistem rangka manusia. Okey, jadi selepas Google Meet ni sebenarnya tak ada dah tugasan sebab awak sejam yang pertama tadi awak dah buat tugasan. Cuma awak siapkan tugasan yang kedua yang cikgu dah bagi tadi tapi awak tak tahu nak buat. Awak senaraikan 4 kepentingan sistem rangka. Kalau siapa yang faham sangat kepentingan ni, dia boleh tambah lagi 2 jadi 6. Yang cikgu kata tak ada dalam buku teks tapi awak boleh tulis. Cuba tambah lagi 2. Cikgu nak cuba jadikan tugasan ni sebagai tugasan yang cikgu nak rekod PBD awak. Situasi 1 hingga situasi 4 ke? Ya, siapa boleh buat sampai situasi 1 sampai situasi 4, dia boleh dapat tahap penguasaan 3 dan 4 lah. Kalau siapa buat lebih pada 4, saya boleh bagi dia 5 atau 6. Okey, kalau 1 sampai 4 pun tak habis, dia tak boleh dapatlah 3. Dia mungkin dapat 2 saja. Cuba senarai sampai 4 tu, boleh dapatlah sampai 4. Tahap penguasaan 4. Kalau awak boleh tambah lagi yang tak ada dalam buku teks, saya boleh bagi ekstra tahap penguasaan. Semua tahu kan tentang tahap penguasaan ni? Tahu. Sebenarnya semua yang cikgu ajar setiap pengajaran ni perlu dinilai. Tapi cikgu tengok jugalah ada yang cikgu tak perlu nilai, apa semua ada. Tapi yang kali ni cikgu bagi tahu awak, cikgu nak nilai. So, lepas ni siapa buat, terus send dekat cikgu, cikgu boleh tick dah terus. Okey? Minggu depan kita masuk sistem darah manusia. Minggu ni siapkan sistem rangka tu. Bagi siap. Ada soalan nak tanya? Tak ada. InsyaAllah tak ada. Okey. Okey. Cikgu rasa setakat tu saja. Kalau lama-lama pun tak best juga. Ni pun sejam dah kan? Dah kan? Okey, cikgu rasa setakat tu saja. Terima kasih semua. Sama-sama. Siapa yang tak dapat Sama-sama. kat kawan awak, saya try upload video ni dekat YouTube. Video kita bincang hari ni. Okey. Bolehlah nak last meeting. Sambung buat kepentingan. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih juga Joy. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu dah boleh tutup ke? Dah boleh dah bang. Jumpa esok lusa. Nanti cuti. Goodbye.